Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita tengok ya slide ini untuk video yang kedua berkenaan dengan sambungan daripada subtopik 1.2 iaitu pengelasan organisma. Jadi kalau video sebelum ni kita telah lihat pengelasan haiwan, so kali ini kita akan lihat pengelasan tumbuhan ya. Okey, pengelasan tumbuhan. Tumbuhan dikelaskan kepada tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga ya. Okey. Sekejap. Ini yang itu ya. Okey. Jadi tumbuhan dikelaskan kepada tumbuhan tidak berbunga. Okey, tumbuhan berbunga ya. Okey, tu. Jadi tumbuhan tidak berbunga dan tumbuhan berbunga ya. Kemudian tumbuhan yang tidak berbunga, kita akan lihat tumbuhan yang tidak berbunga ni, iaitu dari segi ada beberapa istilah lah ya, kita kena tahu untuk tumbuhan yang tidak berbunga ni, iaitu istilahnya tumbuhan tanpa vaskular. Okey, tumbuhan tanpa vaskular merupakan tumbuhan yang ringkas dan kecil dan tiada sistem vaskular. Apakah yang dimaksudkan dengan vaskular? Bila sebut perkataan vaskular ni, ia terdiri, maknanya dia tiada xylem dan juga phloem. Okey, maksudnya xylem dan phloem. Istilah xylem ni, xylem dan phloem ni merupakan tisu vaskular, di mana xylem ni berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral. Okay. Ini fungsi xylem, kalau ada xylem lah. Tapi sekarang ni tumbuhan yang tidak berbunga ni, dia tidak mempunyai xylem, maka dia tidak boleh mengangkut air dan garam mineral lah. Bukan tak boleh lah, maksudnya fungsi xylem tu tiada. Bagi phloem pula, kalau dia ada, fungsi dia mengangkut bahan organik. Bahan organik ni maksudnya makanan lah. Makanan. Okey, angkut bahan organik, makanan dari daun dari daun ke seluruh bahagian lah, seluruh bahagian tumbuhan. Yang xylem tadi fungsi dia mengangkut air dan garam mineral daripada akar daripada akar ke seluruh bahagian. Itulah maksud vaskular. Tapi tumbuhan tanpa vaskular, dia tumbuhan jenis yang ringkas dan kecil yang tiada kehadiran vaskular tersebut. Manakala lawan kepada tumbuhan tanpa vaskular ialah tumbuhan vaskular lah, tumbuhan yang mempunyai sistem vaskular yang mengangkut air dan makanan ke seluruh bahagian tumbuhan. Tadi saya telah beritahu vaskular ni maksud dia terdiri daripada xylem dan juga phloem. Okey, cara nak ingat dia, F ni, ingat food. F. Okey, F food. Okey, food ni maknanya makanan lah. Makanan. Biasanya makanan ni terhasil
daripada proses foto terhasil daripada ataupun diperoleh daripada fotosintesis. Fotosintesis. Proses fotosintesis ini merupakan proses untuk membina atau menghasilkan makanan sendiri. Manakala xylem tadi mengangkut air. Ini adalah mineral. M ni mineral, terbalikkan M jadi water. Mineral water. Jadi angkut air dan juga mineral. Tumbuhan ini juga mempunyai akar, batang dan daun yang nyata. Bagi tumbuhan vaskular ni, dia ada komponen dia, organ dia lah, daripada bawah atau daripada atas. Dia ada daun, dia ada batang, dan dia ada akar. Ni kalau kita lukis ni akar. Akar, ni batang, dan ada daun. Dia ada 3 perkara. Root, stem and leaf. Akar, batang dan juga daun. Tumbuhan yang tidak berbunga. Kita pergi kepada tumbuhan yang tidak berbunga. Disebut kata tidak berbunga, mana tidak ada bunga lah. Tumbuhan tidak berbunga terdiri daripada lumut, paku pakis dan konifer. Ni lumut, tengok lumut. Lumut pada batu ataupun pada bahagian-bahagian kayu, kayu yang telah reput ataupun kayu yang telah mati. Kemudian ni lumut. Ni lumut. Lumut. Kemudian konifer. Ini konifer. Ini pokok konifer. Dan inilah paku pakis. Tengok ni paku pakis. Paku pakis. Kita tengok pada lumut. Kita tengok lumut. Jadi lumut ni dia biak dengan menghasilkan spora. Spora ni bila dia pecah, dia punya bahagian atas dia ni, dia pecah, dia akan bebaskan spora. Dia spora ni akan ditiup angin. Jadi bila jatuh spora tu pada bahagian yang sesuai, pada batang pokok ataupun atas batu yang lembap, maka ianya boleh membiak. Dan dia bukan vaskular. Bila sebut vaskular tadi, dia maknanya dia tiada tiada xylem, dia tiada phloem, dan dia tiada struktur yang nyata, iaitu akar. Dia tiada akar, dia tiada batang ataupun tiada daun. Ketiga-tiganya lah secara jelas. Jelas. Baik, itu lumut. Bagi paku pakis, kita tengok paku pakis. Ini pokok paku pakis. Pokok paku pakis. Apakah ciri dia? Membiak dengan menghasilkan spora. Sama seperti juga lumut tadi. Tapi dia vaskular. Tapi dia vaskular. Maksudnya dia ada ciri yang nyata, iaitu dia ada akar, dia ada batang dan ada daun. Konifer. Ni konifer, tengok. Membiak dengan menghasilkan kon. Ni kon. Ni kon. Dia biak menghasilkan kon. Dia adalah vaskular, maknanya dia mempunyai xylem dan juga phloem, serta mempunyai sistem akar, batang dan juga daun yang nyata. Kita lihat tumbuhan berbunga.
tumbuhan berbunga menghasilkan bunga yang akan menjadi buah, ya, dan mempunyai biji. Okey, so maknanya daripada bunga dia boleh jadi buah, boleh jadi biji, ya, biji. Baik. Setiap biji benih mempunyai cotyledon. Okey, cotyledon setiap biji, ya. Tekan ni biji benih. Okey, dalamnya adanya cotyledon, iaitu makanan simpanan yang akan digunakan oleh biji benih untuk bercambah. Jadi cotyledon ni adalah makanan simpanan, ya. Okey, reserve food, ya. Ataupun kita kata makanan untuk membolehkan ia bercambah. Biji benih yang mempunyai satu cotyledon dipanggil mono. Mono ni maksudnya satu, ya, satu cotyledon, ya. Manakala biji benih yang mempunyai sepasang cotyledon dipanggil dicotyledon. Di ini artinya dua, ya. So mono artinya satu. Manakala di artinya dua. Dua makanan simpanan, satu makanan simpanan, ya. Ini dua. Jadi cotyledon adalah bahagian yang menyimpan makanan tambahan ataupun makanan simpanan, ya, untuk percambahan. Okey, contoh tadilah, ya. Tadi contoh tumbuhan berbunga, ya. Boleh namakan tak pokok apa ni? Ya. Bunga, pokok bunga matahari, ya. Okey, ini bunga dia. Ini bunga teratai. Okey, teratai. Ini orkid. Okey, orkid. Dan ini padi, ya. Apakah perbezaan antara tumbuhan monocotyledon dengan tumbuhan dicotyledon? Kita akan lihat 4 ciri, ya. Yang pertama dari segi bilangan cotyledon, iaitu monocotyledon mengandungi satu cotyledon, manakala dicotyledon mempunyai dua, ya. Akar, yang kedua akar. Akar tumbuhan monocotyledon berakar serabut, ya. Akar serabut, mana akar dia tu kalau kita lukis dia berserabut, ya. Dia berserabut. Ni serabut. Okey, akar dia berserabut. Manakala tumbuhan yang dicotyledon akar dia tunjang. Okey, dia akar tunjang, ya. Begitu. Akar tunjang dia begitu tu, ya. Okay. Kemudian yang ketiga, daun. Daun tumbuhan monocotyledon, daun dia berurat selari. Macam mana dikatakan urat daun selari? Katakan ni selai daun. Okey, dia selari macam tu. Macam tu. Okey, itu daun. Manakala bagi tumbuhan dicotyledon, dia punya daun dia berurat jejala. Jejala ni katakan ni selai daun. Okey, dari tengah gitu. Okey, ni jejala, ya. Okey, ataupun mungkin okey, macam tu, ya. Itu adalah ciri-ciri bagi daun urat jejala ataupun tumbuhan dicotyledon. Yang keempat, batang pokok. Kebanyakan tumbuhan monocotyledon, kebanyakan, ya, pokok berbatang lembut, ya. Maknanya batang dia lembut, ya. Jadi tumbuhan renek lah. Tumbuhan yang renek,
tumbuhan yang tak sesuai dengan ada juga yang tinggi seperti jagung tu mungkin tinggi, tapi dikategori sebagai monocotyledon. Manakala dicotyledon kebanyakan pokok dia batang berkayu. Berkayu ni maksudnya keras lah. Kayu keras. Rambutan, durian, sebagainya. Jadi ni contoh-contoh dia. Ya. Contoh bagi monocotyledon, pokok padi, pokok jagung. Dicotyledon, pokok tomato, pokok durian. Dia semuanya tumbuhan berbunga. Kedua-duanya adalah tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga, tetapi kita kategorikan pula tumbuhan berbunga itu kepada monocotyledon ataupun dicotyledon berdasarkan kepada bilangan cotyledon dia. Okey, kita tengok perbezaan monocotyledon dan dicotyledon. Tadi saya jelaskan dah tadi. Okey, pertama dari segi kita boleh lihat urat daun. Kalau yang ni ini tumbuhan monocotyledon, dia urat dia selari. Kalau kita perhatikan pokok ni, dia urat dia selari ni. Dia selari urat daun dia. Okey, kalau yang ni bagi tumbuhan dicotyledon, urat dia berjejala. Berjejala. Okey, dia jejala. Dia jejala, dia tak selari. Okey. Kemudian kita boleh tengok akar. Akar bagi tumbuhan monocotyledon dia serabut. Manakala akar bagi tumbuhan dicotyledon dia ada tunjang. Jadi yang besar itu kita kecilkan pula. Kemudian batang ni dia berkayu. Berkayu maknanya dia lebih keras. Lebih keras berbandingkan dengan monocotyledon. Okey, ini contoh tumbuhan monocotyledon, pokok jagung dan juga pokok padi. Dicotyledon, okey, durian dan juga tomato. Okey, seterusnya kita akan belajar. Selepas kita dah belajar pengelasan daripada pengelasan haiwan dan juga pengelasan tumbuhan, kita perlu belajar bagaimana nak membina kekunci dikotomi. Kekunci dikotomi. Kataan bila di depan ni maknanya dua. Dua kotomi. Dua kotomi ni maksudnya dua ciri. Jadi kita akan belajar bagaimana nak buatnya, tetapi dalam video yang akan datang, insya-Allah, untuk kelas akan datang. Sekian saja untuk kali ini dulu.